KPM. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi bersama saya Syaza, nutritionist, pakar pemakanan anda. Alhamdulillah, seperti biasa pada hari Rabu pagi yang indah ni. Alhamdulillah, dan kita masih lagi dalam bulan Ramadan, tapi dah hujung-hujung katanya kan, raya dah ni. Tapi masih lagi kita dalam segmen sarapan sihat ataupun aka sahur sihat. Ya, boleh juga, walaupun kita nak kata sarapan pun boleh, tak ada masalah, sahur pun boleh juga. Tapi yang penting adalah kita kena pastikan menu kita ni cukup seimbang. Saya faham bila dah hujung-hujung bulan puasa ni, mak-mak semua dah, orang kata dah mood tu dah ke raya dah, kan dah tak ada mood dah. Okey, jadi dah pun idea pun dah pening, dah nak masak apa ni kan. Kadang-kadang guna je, panaskan je lauk berbuka kan. Tapi lagi baik sebenarnya kita cuba hidangkan menu yang segar, yang fresh untuk anak-anak kita yang khususnya sedang membesar. Jadi macam mana kita nak pastikan kita punya menu ni cukup seimbang, cukup nutrisi. Saya pernah cerita sebelum-sebelum ni, dalam episod sebelum ni, iaitu kita kena pastikan menu kita ada semua sumber makronutrisi dan juga mikronutrisi, iaitu datangnya daripada karbohidrat sebagai sumber tenaga, protein sebagai kita punya pembesaran untuk otot kita, dan lemak. Dan jangan lupa juga serat. Kita punya sumber mikronutrisi, iaitu yang mempunyai vitamin dan mineral. Jadi pastikan semua ada ni. Jadi mungkin ada juga terfikir, macam mana ni kan nak buat kan. Kadang-kadang anak-anak pun dah hujung-hujung ni dah tak nak dah makan nasi, Puan Syaza. Dah tak ada dah selera nak bersuku-suku separuh. Kan nak menghidangkan hidangan yang lengkap. Jadi sebab itulah hari ni saya nak tunjukkan satu sahur yang berbeza sikit. Yang bukan lauk-lauk pauk lah. Kita nak hidangkan satu menu yang mudah dan pastinya seimbang. Dan kenalah sedap juga kan. Okey, iaitu roti poket ayam bersama oat. Memang cukup mudah untuk kita sediakan. Dan ini bukan saja untuk sahur semata-mata. Menu ni kita boleh juga hidangkan lepas raya, tak ada masalah. Sebab kita nak make sure kesemua bahan-bahan yang kita sediakan dalam menu ni memang mempunyai semua nutrisi yang seimbang, khususnya untuk anak-anak kita yang sedang membesar. Yelah, sebab saya tahu mamak ni, kalau boleh kita nak anak kita puasa penuh kan. Anak-anak pun kadang-kadang kita cakap nak duit raya tak, kena puasa penuh kan. Jadi mereka pun berusaha untuk puasa penuh. Tapi dalam masa yang sama, kita kena pastikan mereka cukup nutrisi, kesemua seimbang, sebab mereka dalam proses pembesaran. Jadi sangat penting. Mereka sebenarnya memerlukan kalori yang lebih daripada kita kerana mereka dalam proses pembesaran. Okey. Alright, jadi tanpa membuang masa, kita nak tahu macam mana kan, apa bahan-bahan dia Puan Syaza yang kita nak sediakan untuk menu hari ni. Sebab tu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama saya Syaza, nutritionist, pakar pemakanan anda. Alhamdulillah, macam saya kata tadilah, hari ni kita nak sediakan sarapan sihat aka sahur sihat yang cukup mudah. Sebab dah hujung-hujung puasa ni kan, anak-anak pun dah mula excited dah nak raya. Jadi mak-mak pun dah mula tak nak masak yang berat-berat kan. Kalau boleh yang mudah-mudah je. Tapi yang paling penting, walaupun mudah, kena cukup seimbang. Jadi sebab itulah hari ni kita nak sediakan satu menu, iaitu roti poket ayam. Sangat mudah untuk kita sediakan, sesuai untuk waktu sahur ataupun sarapan. Nanti next kan, untuk dah lepas raya ni pun boleh kita jadikan menu ni sebagai sarapan kita. Okey, jadi apa bahan-bahan yang kita perlukan ni? Untuk kita sediakan roti poket ayam kita ni. Okey, nombor satu ialah semestinya kita kenalah ada roti kita. Okey, saya gunakan wrap
Okey, bergantung pada pilihan masing-masing lah. Tapi yang ini saya gunakan roti wholemeal. Sebab apa? Sebab ingat tak? Okay, kalau kita bandingkan roti wrap biasa dengan wholemeal ni, kalau wholemeal ni dia punya kandungan serat dia lebih sikit berbanding dengan roti wrap yang biasa. Jadi bila serat dia lebih, secara tak langsung dia akan buatkan kita kenyang dengan lebih lama. Itu yang penting kan, kita nak kekal bertenaga sepanjang berpuasa, jadi kita perlu rasa kenyang lagi lama lagi. Anak-anak kita kan yang baru belajar berpuasa, rasa lapar lama kan. Jadi ada yang jenis tak suka makan nasi kan dengan lauk. Jadi ini antara satu menu yang cukup mudah dalam masa yang sama mengenyangkan. Tapi ada yang tanya saya, Puan Syazah, macam mana dengan dari segi kalori? Apa beza kalori dari segi wrap yang biasa dengan wrap wholemeal ni? Sebenarnya dari segi kalori lebih kurang je, tak ada beza pun. Yang membezakannya dari segi serat dan juga nilai glycemic index. Okey, sebab itulah saya selalu pesan banyak kali, nombor satu ialah kita kena jaga kuantiti dulu. Sebelum kita nak tukar jenis kan, tukar jenis daripada wrap biasa ke wholemeal ke, yang penting kita mampu untuk jaga kuantiti dulu. Dan lagi satu, bila kita pilih yang wholemeal ni, dia potensi untuk menambah tu kurang sikit lah. Sebab kita rasa kenyang dengan cepat berbanding dengan pilihan yang biasa. Okey, ini kita punya roti wholemeal. Okey, then kita perlukan apa lagi? Dah nama pun roti poket ayam, dah ada roti iaitu sumber karbohidrat kita. Mestilah kita kena ada pula sumber protein kita. Okey, hari ni saya pilih ayam. Okey, sebab ini lagi sesuai lah. Tapi kalau contohnya lah, kita dah tak sempat ni lah nak sediakan ayam, kita ganti dengan telur pun boleh. Mana-mana yang memudahkan. Yang penting ada kandungan protein. Okey, untuk ayam ni saya pilih bahagian dada. Saya rasa boleh katakan setiap kali saya pilih ayam, saya cakap saya pilih bahagian dada sebabkan kandungan protein dia yang lebih berbanding dengan bahagian-bahagian lain, dan lemak dia yang kurang berbanding dengan bahagian lain. Berapa banyak ni kita boleh ambil ayam ni? Ayam ni dalam satu tapak tangan masing-masing. Kalau bahagian dada tu kita boleh bagi dua lah untuk seorang makan. Apa manfaat protein ni? Sebab saya tengok kadang-kadang tu bila seseorang tu, tak kisahlah siapa kan, bila tak sempat nak sahur ke ataupun dah memang malas nak sahur ni kan, dia hanya makan roti saja tanpa protein. Okay? Sedangkan protein ni lah yang memberikan kita rasa kenyang. Tanpa protein kita akan mudah lapar kalau kita makan karbohidrat saja. Okay? Tapi karbohidrat perlu juga, cumanya karbohidrat ni dia akan bagi kita rasa puas dan juga tenaga semasa sahur. Okey, jadi kalau nak rasa kenyang, pastikan protein ni kita perlu ambil. Dan lagi-lagi untuk anak kita, anak-anak kita memang perlukan protein sebagai sumber untuk membina otot mereka. Sangat penting dalam proses tumbesaran mereka. Kalau tak cukup protein, memang akan terjejas lagi-lagi anak-anak ketika berpuasa. Sangat penting, memang kita nak galakkan anak kita berpuasa, tapi dalam masa yang sama kita kena pastikan nutrisi dia cukup, sebab mereka ni dalam fasa tumbesaran. Kalau mereka tak cukup nutrisi, ini akan mengganggu tumbesaran mereka. Tak salah nak ajar anak kita berpuasa, tapi pastikan mereka punya nutrisi tu mencukupi. Ada karbohidrat, ada protein dan juga ada lemak. Okey, apa lemak kita? Kita ada sebenarnya mayonis. Ini kita punya pilihan lemak hari ni lah. Mayonis ni dia sebagai dressing juga, ataupun kita punya sos lah. Saya lebih galakkan mayonis daripada sos-sos lain. Kenapa? Sebab kita tahulah mayonis ni pun daripada sumber telur. Dari situ kita dapat ekstra protein dan ada juga lemak. Berbanding dengan sos-sos biasa, contohlah sos cili ke sos tomato dan sebagainya, bukan tak boleh ambil, cumanya kita kena jaga portion. Dan kita kena perasan, kalau tak percaya apa saya cakap, kita tengok dekat belakang tu, dia punya ramuan, selalunya sos-sos ni yang pertama sekali ialah
gula ramuan dia. Maksudnya yang paling banyak dalam sos tu adalah gula. Ramuan ni sebenarnya dia ikut turutan berapa kuantiti dia sebenarnya. Kalau kat depan maksudnya itulah yang paling banyak. Itu cara kita nak baca ramuan dekat label makanan. Okey. Yang ni pun tak payah banyak sangat pun, mayonis ni dalam 1-2 sudu dah pun mencukupi. Lebih-lebih pun tak elok juga. Okey, kita perlukan juga telur sebenarnya untuk salut kita punya ayam oat ni. Yes, ayam kita sebenarnya disalut dengan oat. Apa manfaat telur? Saya pernah ceritakan sebelum ni, telur ni bukan sahaja memberikan sumber protein, tapi dia juga mempunyai lutein dan zeaxanthin. Apa benda tu pula Puan Syazah? Okey, lutein zeaxanthin ni sangat penting untuk mata, untuk kesihatan mata, retina anak-anak kita sendiri. Lagi-lagi kita duk terdedah kan dengan apa tu handphone lah, dengan apa laptop ke apa-apa yang kita panggil skrin lah ya, yang mengeluarkan cahaya biru. Inilah yang akan menjejaskan penglihatan kita. Jadi pastikan kita ada pengambilan sumber vitamin A dan juga lutein dan zeaxanthin. Dan seterusnya kita ada oat. Okey, oat ni sebenarnya sejenis bijirin. Jadi dia kategori karbohidrat. Kita tak adalah gunakan banyak, tapi saya nak ceritalah manfaat oat ni yang mungkin tak tahulah kan. Puan-puan semua bila dengar oat je mesti teringat kolesterol kan, teringat beta glukan, kandungan serat dia yang tinggi. Tapi sebenarnya selain daripada tu, oat ni pun bagus untuk anak-anak kita. Kenapa? Kajian menunjukkan mereka yang mengambil oat, dia dapat mengurangkan risiko asma, penyakit asma yang sangat sinonim dengan anak-anak kecil kan. Sebab itulah kita boleh hidangkan oat ni kepada anak-anak kita, termasuklah baby, tak ada masalah. Once mereka dah masuk 6 bulan, mereka dah pun boleh kita cuba introducekan, perkenalkan oat ni kepada anak-anak kecil sebab memang kajian menunjukkan mereka yang mengambil oat dapat kurangkan simptom asma ataupun asma attack, batuk ke, sesak nafas dan sebagainya. Selain pada tu, bila kita cerita pasal anak-anak ni kan, lagi-lagi kalau kita baru saja nak memperkenalkan cara hidup sihat, makan sihat, mesti kita akan alami, orang kata struggle lah kan, kesukaran sedikit nak bagi mereka makan sayur, makan buah cukup. Selain pada tu, oat pun sama juga boleh memberikan serat kepada anak-anak kita, dapatlah mengatasi masalah orang kata sembelit kan. Sebab bila kurang makan sayur, bila kurang makan serat, memang akan orang kata mendatangkan masalah lah kepada sistem penghadaman. Jadi oat juga dapat membantu mereka yang mungkin ada masalah sembelit. Tapi bila cerita pasal sembelit ni, kadang-kadang kalau kita makan sayur ataupun serat yang berlebihan tapi dengan tanpa air yang mencukupi pun boleh menyebabkan sembelit. Jadi pastikan air kita pun mencukupi, air kosong pun mencukupi. Walaupun waktu puasa, pastikan juga ambil 8 gelas sehari. Lagi-lagi anak-anak kan, yang sedang bersekolah lagi perlukan lebih air daripada orang dewasa sebenarnya. Tapi tak perlulah minum sahur tu sampai kembung perut kan. Cukuplah dalam 2-3 gelas dah pun mencukupi. 2 gelas pun dah okey dah sebenarnya. Okey? Ni untuk oat. Seterusnya kita kena dah ada serat kan. Mana boleh. Walaupun oat tu, sebab oat ni kita nak salut je. So perlu juga sayur-sayuran kerana kita nak tahu kan, macam saya pernah kata sebelum ni, kalau boleh kita memang nak pelbagaikan warna. Ada hijau, ada merah, ada dan ini antara salad yang paling mudah. Saya secara jujurnya boleh katakan dekat rumah tu memang kena ada tomato cherry, kena ada salad. Sebab kadang-kadang kita tak sempat nak masak sayur-sayur kan, tapi kita nak pastikan sayur kita mencukupi kan, ikut keperluan harian. Jadi inilah penyelamat. Tak perlu nak masak. Dah ada, kita basuh je betul-betul. Ia penting basuh betul-betul sebabkan tomato ni antara sayuran yang paling tinggi penggunaan racun perosak.
Sebab itu kena basuh. Tapi tak perlu basuh dengan air sabun. Rendam dengan garam je dah cukup. Lepas tu lalukan pada air. Kita gonyol-gonyol sikit lah. Tak perlu nak sampai kita nak rendam dengan sabun. Walaupun sabun tu khas untuk sayuran, tidak perlu sebenarnya. Okey, tomato bila kita tengok warna merah, kita mesti terbayangkan warna merah mesti ada keratin, mesti ada lycopene. Bagus untuk kulit, bagus untuk kita punya minda juga dalam masa yang sama. Bila ini salad pun kaya juga dengan vitamin A dan membekalkan serat harian pada kita. Inilah semua ramuan yang kita perlukan untuk buat kita punya roti poket ayam pada hari ini. Tapi macam mana nak buat ni Puan Syazah? Sebab tu jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, jadi mula-mula kita potong dulu sayur kita. Sebenarnya kita perlu potong tomato je lah. Tak perlu salad tu biar saja. Okey, potong half je. Tak perlu nak potong lebih-lebih. Tak ada masalah. Jadi pertama sekali kita pecahkan telur. Okey, sebiji dah pun mencukupi okey. Okey, so jadi lepas tu kita ambil ayam kita. Lepas tu kita salut dengan telur supaya telur ni jadi macam lekat lah. Jadi macam gam kan. Lepas tu kita salut dengan oat pula. Okay, lepas tu kita ambil roti, kita potong siap-siap. Sebab sekejap lagi saya nak susun sebenarnya. Nak susun ikut jadikan dia poket. So kita potong macam ni je. Simple je. Just satu potongan je. Lepas tu kita letak tepi. Alright, lepas tu kita bolehlah bakar kita punya ayam yang kita salut tadi menggunakan air fryer. Okey, jadi mula-mula kita susun dulu sayur-sayuran kita. Ikutlah masing-masing punya cita rasa kan, macam mana kan. Macam saya susun dulu sayur. Sebab nak mudah untuk lipat nanti. Okey, susunan tu mempengaruhi juga kita punya cara lipatan. Okey, letak sayur. Contohnya kalau macam macam Syazah, alamak nanti penuh sangat ni macam mana? Tak apa, nanti kita hidangkan kemudian. Tapi pastikan kita ambil semua ni sebab kita nak pastikan kita punya keperluan cukup. Okey, lepas tu kita masukkan ayam kita tadi. Okey, kita letak kat sini. Kita susun dia. Kita macam bahagikan dia lah. Macam ada empat bahagian supaya senang kita nak lipat dia tadi. Okey, lepas tu kita taburkan pula mayonis kita. So ini mayonis saya letak kat sini lah, saya sapu. Okey, cukuplah 1 sudu makan. Ni 1 sudu teh kan. Lebih kurang macam 1 sudu makan. Dah pun mencukupi. Okey, lepas tu kita boleh lipat kita punya roti. Jadilah macam ni. Okey, dah siap dah kita punya roti poket ayam. Cukup lengkap. Tapi sedap dan bernutrisi. Okey, so yang lebih-lebih saya kata tadi, kita hidangkanlah dekat tepi-tepi. Kalau boleh habiskan ya, sebab kita nak dapatkan semua nutrisi kita ni lengkap. Kita naklah
tak cukup portion. Alhamdulillah, siap sudah kita punya roti poket ayam. Cukup mudah untuk kita sediakan, hidangkan lagi-lagi pada waktu sahur yang dah hujung-hujung ni kan. Nak pastikan anak-anak kita ni kenyang tapi dalam masa yang sama cukup keperluan nutrisi mereka. Tengok, kita ada karbohidrat, kita ada protein, kita ada sumber serat dan juga lemak daripada mayonis tadi. Dari segi kalori macam mana pula? Okey, kalori yang kita hidangkan hari ni lebih kurang dalam 350 kalori. Memang sesuai juga untuk mereka dalam proses orang kata turunkan berat badan. Tak ada masalah pun kita nak hidangkan. Jadi tunggu apa lagi? Cuba resipi yang kita hidangkan pada hari ini dan jangan lupa tag saya Syaza Nutritionist di Instagram dan juga Facebook. Moga-moga lagi ramailah yang akan dapat tengok dan juga dapat memperoleh manfaat daripada kita punya episod pada hari ini. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Pada orang kata hari raya, mungkin kita akan sediakan menu-menu yang sesuai untuk kita hidangkan pada hari raya pula, tapi cukup mudah dan juga dalam masa yang sama seimbang. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum. Selamat berpuasa dan selamat hari raya. Didik TV KPM